Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan malam ini Agenda Awani seperti biasa sentiasa melihat pada isu kelestarian, tapi saya nak bermula daripada aspek praktikal. Kesesakan lalu lintas semua kita yang berada di bandar-bandar mahukan ia diselesaikan, dan baru-baru ini saya berpendapat bahawa satu projek yang akan dilaksanakan dalam jangka masa terdekat akan memberikan satu impak yang begitu signifikan dalam konteks ini. Projek itu adalah KOMOS dan ia bagi saya berkenaan dengan kereta elektrik mudah disewa. Itu pemahaman saya, tapi ada dua pakar di sini yang akan membincangkannya. Sebelum saya pergi ke situ, saya nak memberikan satu kenyataan yang saya ingin petik daripada surat khabar USA Today. Dalam USA Today, naskah itu mereka membuat satu laporan tentang pemilikan ataupun hak milik kereta di Amerika Syarikat, dan dalam laporan itu mengatakan bahawa generasi Y, the Y generation of Americans, generation Y, tidak lagi membeli kereta secara umumnya. Dan pada tahun 2009, laporan statistik kerajaan Amerika, 4 juta kereta dilupuskan. Itu kali pertama dalam sejarah negara yang begitu terkenal dengan hak milik dan pengeluaran kereta sejak Perang Dunia Kedua. Maknanya dunia semakin berubah. Soalnya di mana Malaysia dalam konteks ini? Saya ingin berterima kasih kepada tamu di hujung sana, Datuk Seri Said Zainal, pengurusi eksekutif syarikat CMS, peneraju KOMOS, dan seperti biasa Saudara Madani MAI. Mungkin soalan saya yang pertama lah. Malam ni saya tak nak masuk daripada gambaran makro. Saya nak masuk daripada gambaran mikro sebagai seorang pengguna. Bila saya naik bas saya U36-32 di bawah depan persiaran Maybank itu, kemudiannya saya sambung dengan mungkin LRT. Bila saya turun LRT itu, jika projek KOMOS tidak berada di depan saya, mungkin sukar untuk saya menjadi early adopter ataupun pengguna asal dan awal bagi projek KOMOS. Sebelum jawab soalan tu, saya bagi peluang Datuk Seri untuk ceritakan apa sebenarnya KOMOS ni, tapi betul boleh linkkan atau hubungkan dengan jawapan itu. Okey, terima kasih Encik Kamarul. Sebenarnya KOMOS ni short form for Cohesive Mobility Solution. Kita bukan nak menjual kereta ataupun servis kereta EV. We are providing mobility solution. Merangkumi banyak aspek. Encik Kamarul, I think you of all people memahami mendalam. Apa yang kita nak buat di Malaysia ini, kita nak memberi satu konsep yang baru di mana mudah diguna pakai dengan Eropah, di mana dalam aspek yang tadi Encik baru beritahu, kita nak menggalakkan orang menggunakan LRT MRT. Cuma masalahnya sekarang kalau kita lihat apa yang sedia ada, dan endmal ni, penghujung ni yang tadi Encik Marum katakan, ini yang kita tak terkawal. Bermakna apa? Kita masih having to rely on taxi, public transport yang mungkin pada saat ini mungkin tidak boleh memadai cita rasa pengguna. Dan sebab itu KOMOS ini akan mengambil alih tugas di endmal itu dan memberi empower kepada pengguna supaya mereka bila sampai di LRT, kereta EV dah menunggu mereka dan mereka tidak lagi menghabiskan masa. Itu secara amnya. Dan kita telah berbincang dengan prasarana dan dengan harapan endmal ni akan diselesaikan bukan saja di Klang Valley tapi di merata-merata MRT station. Supaya apa yang kita nak, orang tinggalkan kereta di rumah, mengguna pakai MRT yang kerajaan telah membina lebih kurang 15 bilion ringgit pembelanjaan, dan kurangkan kereta masuk dalam Kuala Lumpur, dan juga mempromosi CO2, mengurangkan kos perbelanjaan minyak dan sebagainya. Dan kita kira, saya dah kira, kalau orang daripada Subang nak pergi KL, naik kereta biasa dengan naik kereta api dengan KOMOS, penjimatan lebih kurang RM290 sebulan. So itu jumlah besar. Jumlah lah. Ini tak terkira traffic jam 2 jam dekat highway kalau banjir, pergi balik. Cuba kalau kita naik kereta api dengan KOMOS. Saya rasa ini itulah, mobility jangan dilihat dalam segi struktur je. Kita lihat mobility daripada end-to-end penggunaan. Dan ini apa yang nak KOMOS nak promosi di Kuala Lumpur, insyaAllah. Itu aspek spesifik. Saya dah setuju dengan Datuk Seri, soalan susah makro tu kita bagi kepada MAI. Kita dah bercakap tentang isu kesesakan lalu lintas di kawasan bandar banyak kali dan bertahun-tahun, dan dahulunya mungkin pendekatan yang lebih disebut-sebut adalah pendekatan yang mungkin menghukum. Kalau anda nak masuk di waktu beban puncak tinggi,
maka kita mungkin kenakan charge dan kita lihat Singapura melakukan perkara itu. Tetapi ini mungkin cara yang sebaliknya. Daripada menghukum, kita berikan insentif dan kemudahan. Dengan sukarelanya, pengguna boleh memilih untuk jalan yang lebih murah dan jalan yang lebih praktikal. Tak payah nak fikir nak letak kereta kat mana ataupun nak cari kawasan letak kereta ataupun nak kena bagi valet ke. Semuanya telah diuruskan oleh orang lain. Saya hanya pengguna yang menggunakan kesenangan ini bila saya perlu. Betul. At any time. Pada bila-bila masa. Adakah itu prinsipnya ataupun saya salah dan sebenarnya ada percaturan yang lebih kompleks dan strategik, Saudara Madani? Terima kasih, Saudara Kamarul. Sebenarnya di Malaysia kita belum lagi memulakan penalti kepada kemasukan kereta yang berlebihan di dalam city centre KL, bandar raya besar dan sebagainya. Kita melihat sebenarnya lebih kepada menggalakkan orang ramai menggunakan public transportation. Okay. Kita sebenarnya amat bersetuju dengan kaedah ataupun projek daripada KOMOS ini, dan oleh kerana itulah sebenarnya MAI bersama dengan sebuah lagi agensi kerajaan iaitu Green Tech Malaysia, kita sebenarnya bersepakat untuk berkolaborasi bersama dengan KOMOS untuk kita mempromosikan projek ini dan membuat ianya satu projek bukan hanya di kawasan Lembah Kelang tetapi di seluruh bandar-bandar besar dan juga lebih daripada itu spin-off-nya ialah kerana KOMOS ini ianya menyediakan infrastruktur untuk charging electric vehicle, dan kita berkehendakkan supaya charging ini dapat disediakan di keseluruhan negara. Okey. Nah, balik kepada cerita tadi itu, sebenarnya the bigger picture of apa yang kita cuba nak promosikan di sini ialah bukan hanya dari segi untuk encourage public transportation LRT, MRT dan KOMOS sebagai end mile, okey, tetapi pada masa yang sama kita semua sudah maklum EV ni di antara kebanyakan ialah kereta EEV. EV ni merupakan satu teknologi, segmen yang sebenarnya zero emission. Okay. Hybrid, internal combustion engine, semua tu walaupun ialah orang kata energy efficient vehicle tetapi masih lagi mengeluarkan asap karbon dioksida dan sebagainya. Jadi LRT, MRT memang orang kata dah cantik dari segi public transportation. Dengan adanya EV itu sebenarnya really the last 10% of what it takes to green the city environment. Itu yang saya nak memula dengan kesenangan ataupun practicality itu. Saudara Madani telah membuka ruang untuk kita bercakap tentang kelestarian. Saya akan pergi kepada Datuk Sri selepas ini. Kita rehat dahulu kerana sebelum ini pun kita melihat kepada syarikat pengeluar kereta tempatan dan kita pun telah pun membincangkan tentang menghijaukannya. Tapi ini mungkin cara untuk menyemarakkan kesedaran dan kepenggunaan kelestarian dalam aspek mobility. Adakah itu meyakinkan atau tidak? Mungkin dia tidak mengeluarkan sebarang gas dan sebagainya, tapi komponen kereta, siapa yang keluarkan, apakah yang digunakan, rantaian nilai itu saya bincangkan dengan kedua tamu saya yang hebat ni selepas ini. Jika anda pernah menonton The Fast and the Furious, anda tahu begitu obsesinya sebahagian masyarakat Amerika dengan kereta dan kenderaan mereka. Dan bagaimanapun saya bermula tadi dengan memetik laporan yang diterbitkan oleh USA Today, dan antara kesimpulan yang dibuat oleh rencana itu adalah generasi muda Amerika, generasi Y, tidak lagi mempunyai pemikiran dan persepsi yang sama terhadap kenderaan seperti mana generasi-generasi terdahulu, dan ini membuka banyak ruang. Soalnya di Malaysia bagaimana? Tadi kita bercakap tentang KOMOS yang akan memberikan bukan saja mudahnya untuk kita bergerak dari satu titik ke satu titik, terutamanya di kawasan bandar, tetapi juga ada aspek kelestarian. Dan dalam konteks itu saya nak pergi kepada Datuk Sri di sini, kerana kalau EV bermula dengan seseorang itu tidak perlu memiliki kereta, dan dengan sendirinya apabila kereta itu disediakan oleh pihak lain dan pihak pengguna menyewanya,
maka bilangan kenderaan itu dapat dikurangkan kerana tidak semua orang harus mempunyai kereta. Tapi bagaimana ini akan bersaing dengan mungkin kita tidak seperti di Amerika. Jelas ada statistik yang menunjukkan anjakan pemikiran dalam mempunyai atau memiliki kereta ataupun car ownership. Di Malaysia, untuk satu titik ke satu titik, mungkin ada yang memikirkan, saya bukan hanya akan bergerak dalam kawasan bandar, saya masih perlu balik ke kampung dan menziarah ibu bapa saya yang mungkin berada dalam 2, 3 atau 4 jam lebih perjalanan daripada mana saya berada misalnya. Jadi bagaimana jika kita mengambil gambar dan konsep besar ini untuk kita letakkan bersama dalam Komos? Saya berpendapat agak baru, mungkin fenomena sama akan berlaku, tapi tahap pertama ni kita kena ada konsep penyedaran lah. Okay. Kalau kita nak Komos sebagai keseluruhan, dia ada berbagai impact. Selain daripada MRT, LRT dan reducing congestion, pertama CO2 reduction. Okay. Yang di mana ini penting bagi pihak kerajaan. Yang kedua, impact yang masuk dalam poket ni penggunaan minyak. Jadi ini menjadi impact yang besar pada pengguna, dan margin minyak pun bagi hemat saya mungkin akan naik dari masa ke semasa. Jadi apa yang kita sediakan kepada orang ramai adalah satu alternatif di mana kalau kita pakai Komos, kita boleh menjimat CO2, boleh menjimat minyak, boleh menjimat masa, dan bila kita pergi dari satu tempat ke satu tempat, we don't have to own the car anymore, di mana kalau kita bekerja di Kuala Lumpur ni, umpamanya lah daripada bangunan ini nak pergi ke bangunan sana. Kalau kita kebiasaan kita pergi ke bawah, ambil kita sendiri, kita bawa kereta. Distance sama, kita bakar minyak, dan kita boleh sampai ke tempat lain, kita nak cari parking, kita bayar parking. Cuba kira kalau kita tinggalkan kereta, sekarang kita buat kereta Komos. Apa yang kita jimat? Masa, minyak dan juga CO2. Nah, adakah kita perlu membawa kereta kita? Dah, sekarang tidak perlu. Kalau kita pergi ke Jepun, for example, kebanyakan generasi Jepun sekarang tak pakai kereta. They don't even own a car. Sebab MRT dan LRT dah ada, dan kita connectivity sudah ada. Saya rasa pihak kerajaan Malaysia sedang meletakkan infrastruktur untuk bagi ke arah sana. Tapi di Enma ni yang di kekosongan, yang sekarang tidak ada orang yang mengambil kira. Sebab itu saya lihat Komos ni bila kita address Enma, dan kalau fenomena yang sama di Paris, di Milan, di mana, saya rasa insya-Allah. Tapi macam tadilah kamu tanya, the biggest threat apa dia? Penyederaan dan education. Sebab itulah kita nak bekerjasama dengan MGTC, dengan MAI untuk memberi pengetahuan umum supaya kereta EV ni bukan sophisticated sangat. Senang saja. Nah, ini yang abang kata challenge yang kita ada dalam masa 2.5 bulan sebelum dia dilancarkan bulan 8 insya-Allah. Saudara Madani, satu kesedaran di peringkat akar umbi oleh inisiatif di peringkat akar umbi. Tetapi kita tahu apabila membincangkannya sebagai industri, political will, iltizam politik itu dan konsep keseluruhan itu. Jadi bagaimana konsep kelestarian penggunaan Komos ataupun sistem Komos ini, dan konsep untuk bagaimana pembuat polisi melihat kepada aspek rakyat Malaysia dan pemilikan kereta itu. Adakah kita mahu mereka guna Komos tapi mereka ada kereta sendiri, tapi mereka mula kerana mereka sedar betapa mudahnya penggunaan kereta elektrik Komos, maka mereka akan juga upgrade atau meningkatkan kereta mereka kepada kereta EV? Sebenarnya kajian telah dibuat di negara membangun berkaitan dengan pemilikan kenderaan. Jadi kita sedia maklum di Amerika Syarikat, pemilikan kenderaan memang sebanyak 830 buah kenderaan bagi setiap 1,000 penduduknya. Memang paling tinggi di dunia. Diikuti oleh Germany, UK, Jepun. Mereka ini semua mempunyai pemilikan kereta sekitar 700 unit untuk setiap 1,000 penduduknya. Okey. Malaysia kita sebenarnya 330 berbanding dengan negara-negara di ASEAN, memang kita yang paling tinggi 330, kerana di Thailand dan juga di Indonesia mereka kurang daripada 150 untuk setiap 1,000 penduduk di sana. Jadi sebenarnya studi yang telah kita lihat menunjukkan Malaysia apabila kita menuju ke arah negara maju, sebenarnya memang memang akan berlaku pemilikan kereta yang akan meningkat. Memang sebab itulah kita memang menjangka yang pada tahun 2020 TIV, Total Industry Volume, akan mencecah 1 juta berbanding dengan sekarang 600,000. Cuma bezanya sekarang ni ialah kerajaan telah sedang membina public transportation yang lebih mampan, yang lebih mantap,
dalam kawasan bandar. Jadi kebanyakan di negara-negara yang membangun, mereka masih lagi membeli kereta. Tapi kereta-kereta yang dibeli itu diguna untuk pergi ke LRT station. Jadi mereka sebenarnya akan membeli 2 kereta. Kebanyakan family akan beli 2 kereta. Satu kereta untuk pergi ke LRT station, guna LRT pergi tempat kerja, dan di sana ada Komos. Kalau di Malaysia lah, di Paris pun sama juga, ada macam sekomos dia di Paris. Dan satu kereta lagi mereka akan beli untuk mereka pergi jauh, untuk balik kampung, non distant dan sebagainya. Jadi kita tak melihat ini sebagai ancaman, bahkan kita melihat ini sebagai satu melengkapkan sebenarnya polisi kita di dalam kita mempromosikan Malaysia sebagai hub energy efficient vehicle. Dalam konteks itu, tentunya kereta-kereta Komos perlukan tempat untuk dicas, dan itu akan menjadi satu, kerana dia cohesive mobility, maknanya penyelesaian itu difikirkan daripada awal, tempat di mana nak dicas. Tapi kalau kereta EV orang biasa, adakah akan berkongsi infrastruktur yang sama? Kerana tentunya takkan nak bina yang lain pula untuk orang biasa, atau bagaimana? Itu kita pergi MAI dulu selepas ini, baru kita pergi Datuk Seri untuk soalan tentang kelestarian. Kerana itu impak yang begitu penting terhadap projek ini selepas ini. Saya rasa rakyat Malaysia memang menghargai kelestarian dan memang mahukan perkara-perkara yang berkonsepkan green ataupun lestari dan hijau itu. Dan dalam konteks ini tentunya penyelesaian yang cuba dibawa oleh Komos itu akan dilihat dalam aspek itu. Walau bagaimanapun kita tahu kekangan untuk sebarang kenderaan elektrik itu adalah tentang penggunaan kuasa dan jarak dan di mana nak dicas. Semua orang ada masalah dengan telefon pintar mereka, dan ramai yang semakin membawa bank kuasa ataupun power bank itu. Tapi untuk kereta takkan bawa power bank dan letakkan dalam kereta. Jadi itu mungkin saya bagi Datuk Seri, kan tadi saya kata nak bagi soalan ni, tapi saya bagi peluang kepada CMS dan Komos dulu. Jika satu sahaja tulang belakang infrastruktur tentang pengecasan ini boleh dilakukan, maka ia membantu bukan sahaja Komos tetapi juga pemilik individu yang mahu menukar kereta kepada kereta yang lebih hijau. Kita punya hasrat lah, Cik Kamarul. Kita akan membina infrastruktur charging di seluruh Kuala Lumpur. Umpamanya, kita bekerjasama dengan Dewan Bandaraya. Jalan-jalan yang penting akan diadakan di tepi jalan ataupun parking area, charging station. Di hotel, shopping mall, office dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh bayangkan, bila ada infrastruktur yang ada, siapa yang ingin meminjam kereta Komos, parking dah tak ada izin salah. Dan lebih menunggu anxiety. In fact, kita ada aplikasi apps yang kita boleh tekan, kita boleh tahu di mana yang dah terbuka, mana yang dah penuh. Dan kita boleh pandu. Itu yang pertama. Dan soalan Cik Kamarul dalam segi openness, memang kita nak encourage sesiapa yang ingin membeli kereta EV secara persendirian, takkan kita tak boleh pakai Komos. Memang kita terbuka. Jadi, all you have to do is kita kena jadi ahli pada Komos. Sebabnya kita ada SOP yang kita perlukan. Bila menjadi ahli dengan bayar yang agak minima, you akan datang balik ke Komos station dan you boleh charge dengan bayar yang tertentu. Tapi kalau you dah pakai kereta Komos yang dia guna pakai disewa mungkin by the hour, ikut jam, parking is free, charging is free. So itu perbezaan. Dan Komos is an open system. Sekarang ni kita memakai umpama kereta Nissan dengan Renault. Dan kita boleh pakai kereta apa-apa saja pun. Tak perlu eksklusif. Itu sebab kita ingin bekerjasama dengan pihak kerajaan, sebab kerajaan ingin menyokong semua OEM untuk datang ke Malaysia. Itu konsep keterbukaan. Nanti saya nak balik, orang Malaysia ni suka tanya harga. Tadi dah sebut by the hour, ikut jam, tak apa. Sebelum itu bagi Datuk Seri fikir. Boleh, tak ada masalah. Dari segi konsep besarnya itu, memang kita mahukan kereta-kereta yang sekarang bergerak ke arah kereta elektrik misalnya. Jadi konsepnya untuk melakukan perahlian itu jika infrastrukturnya sudah difikirkan sebegitu. So Kamarul, sebenarnya apabila MAI memulakan kolaborasi bersama dengan Komos, kita pertama sekali yang kita buat ialah kita sebenarnya membuat validasi ke atas sistem infrastruktur charging Komos. Dan kita mendapati dia ada 2 sistem, front end system dan juga back end system. Front end tu yang dampak oleh consumer, front end tu lah. So kita dapati dia punya back end system tu ialah flexible, ia sangat robust dan ia boleh ditambah baiki lah, boleh ditambahkan lagi dengan sistem-sistem yang lain. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan di sini ialah
sebenarnya sistem COMOS ini di dalam kita punya kolaborasi kita akan membuat supaya sistem infrastruktur COMOS ini menjadi satu flexible charging system. Kerana kita faham di dunia ini kita ada charging system yang standardnya mengikut payauan Jepun, mengikut payauan Eropah dan juga mengikut payauan Amerika Syarikat. Okey. Jadi apa yang kita akan buat di masa yang akan datang ialah kita akan membuat sistem ini menjadi orang kata interchangeable between the three system satu, dan keduanya ialah sebab back end yang tadi itu memang orang kata dia punya scope tu besar. Kita boleh tambah dekat back end capacity untuk menjadikan ianya rapid charging. Rapid charging dan ianya boleh digunakan pakai bukan hanya oleh kenderaan elektrik tapi juga oleh bas. Kerana kita ada lagi inisiatif iaitu membuat electric bus. Prototype pertama akan keluar tahun hadapan. Jadi bas ni pula memanglah kalau dari segi kalau intercity bus ianya distance taklah besar, tapi the vision ialah supaya kita boleh dapat menggunakan electric bus daripada KL sampai ke Arau, KL sampai ke JB, Arau sampai ke JB. Jadi kalau kita ada electric charging pada setiap R&R di contohnya North South Highway, maka memang tidak mustahil untuk electric bus digunakan daripada Arau sampailah ke Johor Bahru. Saya suka sebut Arau kerana kampung saya kat Bohong Mali Sepampat sikit lagi 10 km. Bolehlah bawa EV lagi insya-Allah. 2-3 tahun. Saya rasa ramai yang menonton ini akan nak tahu harganya. Berapakah kos yang perlu saya bayar? There's always a trade-off. Soalan cuma berapakah kosnya? Tadi Datuk Seri beri penjimatan dari Subang ke Kuala Lumpur. Tapi kalau mengikut unit penggunaan, berapa yang dilihat sekarang ni? Kerana ini akan dilancarkan tak lama lagi kan? Dia ada dua aspek lah. Banyak orang bertanya. Pertamanya, untuk menggunakan COMOS, kita kena jadi ahli. Sebagai biasa. Sebab kita ada peraturan dalam segi payment dan sebagainya, undang-undang yang perlu dilaksanakan. And it's minimal lah. And membership is by the year. Kalau turis, you can go by the week. You can go even by the day. It's flexible enough. And it's very competitive. Now, yang menariknya bayaran by the hour. You pay based on what you use. And based on karobon, tetap jam lah. Cuma kita buat perkiraan. Kalau kita terlampau murah dan terlampau mahal pun akan menjadi masalah. The only thing that I can say, saya boleh cakap sekarang ni, dia mahal sikit dalam kalau dibanding dengan penggunaan taksi. Tapi kalau kita dengar penjimatan, jangan kita lihat dalam segi RM1 saja. We have to look at the entire saving. Time, convenience. Kalau kita campur semua, saya rasa saya boleh gunakan ini untuk menonton bola sepak secara langsung Piala Dunia. Boleh. Waktu tu dah keluar? Ya, boleh keluar. Dah keluar. Dah prototype will be ready baju lah. Terima kasih banyak kepada Saudara Melani dan Datuk Seri. Terima kasih kepada anda telah menonton. Tentunya anda banyak pendapat sendiri tentang perkara ini, hantarkan kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, dan anda boleh terus buat turun juga aplikasi Mudah Alih iOS dan Android kerana anda boleh menonton rancangan seperti ini di gadget Mudah Alih anda, dan ada aplikasi terus untuk menghantar komen dan kritikan anda. Sekian selamat malam, terima kasih, jumpa lagi. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.